Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini diizinkan Allah untuk kita berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita gunakan masa yang Allah luangkan pada saat ini untuk kita mencari ilmu yang kita harap memberi manfaat bagi diri kita dan dapat kita gunakan, dapat kita amalkan. Kerana ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk nak tahu je. Kalau nak tahu je tak ada apa faedahnya, tak ada apa gunanya. Nak diamalkan. Kerana kita hidup dalam dunia ni untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Kata Nabi, Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat berladang untuk akhirat, tempat bercucuk tanam, tempat berhuma. Jadi dalam dunia ini kita berladang dulu, tanam dulu pokok-pokoknya. Apa buah yang kita terima bergantung daripada apa pokok yang kita tanam. Kalau kita tanam buah pokok manis, kita akan dapat buah manis nanti di akhirat. Kita tanam pokok lemak, kita akan dapat buah lemak di akhirat esok. Kalau kita tanam pokok racun, kita akan dapat buah yang beracun di akhirat. Makna tanam tu beramal. Bergantung pada apa amalan kita dalam dunia ni. Kalau baik amalan kita, Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau jahat amalan kita, Allah balas juga, tapi dengan kejahatan. Kerana kita buat yang jahat. Sebab itu Allah datangkan kepada kita 5 hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Kelima-lima hukum ini meliputi segenap aspek kehidupan.
Apa saja kita buat dalam dunia ni tak lepas daripada 5 hukum. Mesti ada. Sama ada wajib, atau haram, atau sunat, atau makruh, atau harus. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Apa itu haram? Dibuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan, jangan buat. Dan yang harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu 5 hukum ni. Meliputi segenap aspek kehidupan. Apa pun mesti ada. Pendidikan ada 5 hukum. Nikah kahwin ada 5 hukum. Kenuri kenara ada 5 hukum. Masyarakat kemasyarakatan ada 5 hukum. Pemerintahan ada 5 hukum. Pentadbiran ada 5 hukum. Apa saja tak lepas daripada 5 hukum ni. Jadi kita kena buat yang sewajarnya. Yang wajib kita buat semua. Yang haram kita tinggalkan semua. Yang sunat kita buat sebanyak-banyak yang mampu. Bayang sunat, puasa sunat, sedekah sunat, zikir sunat, buat banyak-banyak yang mampu. Yang makruh kita tinggalkan sebanyak mana yang kita mampu. Benda makruh itu Tuhan benci, jangan buat. Yang harus jadikan ibadah. Benda itu harus, tak berpahala tidak berdosa, tapi bila kita jadikan ibadah dapat pahala. Makan dapat pahala, menguap dapat pahala, bersin dapat pahala, batuk dapat pahala, benda harus-harus pula tu, tidur dapat pahala dan sebagainya. Baik, untuk petang ini kita sambung pembacaan kita. Tajuknya yang sudah kita baca ni bab apa? Bab membesarkan diri. Bab takabur. Ya. Kalau ikut catatan saya ni, kita akan membaca tentang membesarkan diri. Betul ke? Ya. Tajuknya membesarkan diri. Betul? Membesarkan diri. Mana dia? Membesarkan diri dosa besar. Berdosa besar. Yang tu ya. Alright. Membesarkan diri. Untuk petang ni lah. Tajuknya membesarkan diri. Erti membesarkan diri itu takabur. Cakap mudahnya takabur. Asal cakap puji diri sendiri. Masuk bakul. Ya Allah, tersambung. Masuk bakul, angkat sendiri. Boleh ke? Cuba buat. Mana kedai bakul. Seorang-seorang masuk dalam. Itu angkat sendiri. Boleh? Itulah perbuatan yang tak ada faedah. Ya? Betul lah. Kita memuji diri sendiri aja. Macam Nizam ni, begitulah. Kalau dia mengatakan apa? Masjid ni maju kerana aku lah. Itu tak kabur lah tu. Ya? Kerana aku lah katanya. Puji diri. Jadi puji diri ni ada dua sifat. Yang pertama takabur, yang kedua ujub. Ujub akan kita bicara insya-Allah. Takabur ni apabila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Itu namanya takabur. Ya? Aku lebih baik daripada Nizam. Saya kata betul ya. Aku lebih baik daripada Nizam. Saya takabur tu. Kalau Nizam kata aku lebih baik daripada Ana, jadi Nizam tak takabur. Perempuan mahu itu juga. Kalau dia merasa lebih baik daripada orang lain, itu takabur tu. Jadi apa hukum takabur? Berdosa. Kerana yang boleh takabur siapa? Siapa yang boleh takabur? Allah saja yang boleh. Kerana Allah tu dia memiliki segala-galanya. Dia boleh takabur. Memang sifatnya pun. Di antara nama dia di antara nama Allah Ta'ala tu Al-Mutakabbir. Yang takabur. Boleh. Kerana dia semua dia punya. Dia mencipta semua. Dia mengadakan semua. Daripada tak ada jadikannya ada. Jadi dia layak lah. Baik, kita baca tengok. Muka surat 67. Jumpa?
Sesungguhnya membesarkan diri itu amat besar dosanya. Dosanya dosa kecil ke dosa besar? Boleh dah terhapus dengan wuduk? Boleh dah terhapus dengan sembahyang? Boleh dah terhapus dengan zikir? Macam mana nak menghapuskannya? Kena taubat. Ya, baru boleh hapus. Nak taubat sungguh-sungguh dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, tinggalkan dosa itu. Itu syarat yang pertama. Yang pertama, menyesal. Salah tak betul, saya tak betul tadi. Yang pertama, menyesal. Dia tak kabur tu, menyesal. Dia membesarkan diri itu, menyesal. Dia nyesal aku membesarkan diri. Ya. Menyesal tu dalam hatinya, dalam hati. Tapi tandanya, dia menangis. Tandanya menangis. Tapi bukan semua orang menangis menyesal. Dan bukan semua orang menyesal menangis. Tapi tanda itu yang kita nampak itu tu menangis. Kenapa? Melakukan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Tak ada takabur lagi. Cakap yang lembut, rendah diri aja dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berazam. Tidak lagi melakukan dosa itu. Azam dia. Sampai bila-bila. Minggu depan tak nak buat. 2 minggu lagi tak nak buat. Tahun depan tak nak buat. Tahun lagi tak nak buat. Sampai mati. Tak nak buat. Ya? Itu 3 syarat taubat. Jadi dia dosa besar tu. Dosa kecil, dia boleh hapus dengan ngambil uduk. Dia boleh hapus dengan semayang. Dia boleh hapus dengan istighfar. Ya, itu kalau dosa kecil. Tapi jangan pula berani benar dengan dosa kecil. Kenapa? Dosa kecil boleh jadi dosa besar. Dengar elok. Dosa kecil boleh jadi dosa besar. Macam mana dosa kecil boleh jadi dosa besar? 6 tempat. 6 kaedah. 6 cara. Dosa kecil boleh jadi dosa besar. Ya, yang pertama, meringan-ringankan dosa kecil. Juih je bibi lah dosa kecil jadi dosa besar. Faham ke ni? Meringan-ringankan dosa kecil tu. Jadi dosa besar tu. Bila dosa besar kena taubat. Tak terhapus dengan zikir, tak terhapus dengan semayang, tak terhapus dengan uzuk. Meringan-ringankan dosa kecil tu. Yang kedua, tidak takut pada dosa kecil tu. Kerana dia banyak ibadah yang lain. Nanti aku tahajud kau ni. Ya, habislah dosa aku tu. Aku istighfar, habislah dosa aku tu. Tadi dosa besar. Kena taubat. Mengikut syarat-syarat dia. Itu yang kedua. Dia tidak takut dengan dosa kecil tu. Yang ketiga, menunjuk-nunjuk berasa megah melakukan dosa kecil. Tak dengar bodoh orang, dia rasa diri dia megah. Tengok dia dalam hati dia, tengok aku ni. Udah umur 80 tahun, pakai seluar pendek lagi. Jadi dosa besar. Jadi dosa besar, tak terhapus dengan ibadah-ibadah kecil tu. Yang ketiga. Yang keempat, menunjuk-nunjuk melakukan dosa kecil. Nunjuk pada orang. Pakai seluar pendek, itu nak gambar. Itu masuk dalam Facebook. Semua orang tengok. Tengok gambar aku, pakai seluar pendek. Nunjuk-nunjuk pada orang. Supaya semua orang tengok. Siapa baca Facebook, nampaklah gambar orang pakai seluar pendek tu. Kalau umur 81 tahun, nampak gambar dia, pakai seluar pendek. Atau pakai spender. Pakai spender aja. Ataupun langsung tak pakai apa-apa. Jadi dosa besar. Bila jadi dosa besar, kena taubat. Yang keempat. Yang kelima, istiqamah. Melakukan dosa kecil tu. Asal keluar rumah, pakai seluar pendek. Asal keluar nebah, pakai seluar pendek. Asal keluar nyapu jalan raya, pakai seluar pendek. Setiap kali. Istiqamah melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil tu. Yang keenam, kalau yang melakukan dosa kecil itu, orang yang jadi ikutan orang ramai. Contoh, kalau Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Sekali lagi, jawab. Kalau Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Kenapa? Dia jadi ikutan orang. Ada orang ikut dia?
Dia jadi tok guru. Bila tok guru pakai seluar pendek, murid pakai apa? Pakai sependa. Kalau tok guru pakai sependa, murid telanjang. Sebab itu dia tak boleh. Dia jadi dosa besar. Walaupun dosa itu dosa kecil, tapi kalau yang melakukan itu orang yang berpengaruh. Tok guru, ustaz, jawatan kausir masjid. Atau apa lagi? Ustazah. Kalau ustazah nyemur kain ketang dada, dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar, ya. Kalau melakukan itu orang yang jadi ikutan orang ramai. Faham kan ni? 6 tempat dosa kecil boleh jadi dosa besar. Jadi jangan berani melawan dosa kecil. Baik. Jadi tu sesungguhnya membesarkan diri itu sangat besar dosanya. Dosanya besar benar. Hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripadanya. Kalau sikit je dosa kecil tu, dosa membesarkan diri tu, sikit benar. Besar biji sawi. Besar mana biji sawi? Ada besar penumbuk saya ni? Besar mana? Ada besar kepala saya? Besar mana? Besar habuk. Kalau ada besar itu pun dia rasa besar diri dia tu, maka dia tu tak akan dapat masuk syurga. Nak ada bakar dalam neraka, baru dia dapat masuk syurga lepas itu, ya. Kerana ia di bawahnya ada 3 macam daripada kekejian yang besar. Ada 3 tempat yang mana dia itu memalukan diri dia. Keji. Orang ketik, orang meluat. Kalau dia ada membesarkan diri itu. Yang pertama, merebut sifat yang tertentu dengan Allah. Yang boleh membesarkan diri hanya siapa? Allah saja. Allah tak apa. Itu Allah khabar kepada kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu di atas tiap sesuatu itu berkuasa. Itu cakap besar lah tu. Allah tak apa. Memang dia kuasa pun. Dan surah Isra pun betul dah. Kita orang Isra Mi'raj di ujungnya apa kata? Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia tu amat melihat, amat mendengar lagi amat melihat. Ni musim-musim Isra Mi'raj ni. Bila Isra Mi'rajnya 8 bulan tu. Dosa. Hari 6. 8 bulan tu ada mula ada Isra Mi'raj. Masjid ni dah ada. Dah ada penceramah Isra Mi'raj. Ya. Oh tak ambil buat. Tak apalah, saya ada dah lah. Buat ringkas je lah. Tak. Bukan kira ringkas, kira nak mengetahui peristiwa itu berlaku, ya. Tak kira ringkas ke panjang ke lain ceritanya. Itu dah. Ada dalam surat Mi'raj tu. Ayatnya, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia, Allah itu amat mendengar lagi amat melihat. Jadi memang dia pun dia dengar je. Kita dengar je ke? Atas apa ke kita dengan Allah Ta'ala? Ada beza tak pendengaran kita dengan pendengaran Allah Ta'ala? Jauh bezanya. Kita ni mendengar kalau ada telinga baru dengar. Allah tak perlukan telinga. Telinga kita ni pula ada pula kulit kecil dalam tu. Nama kulit kecil tu apa? Gegendang. Bila ada keluar suara, gegendang tu akan bergetar. Dia dengar lah. Itu sebab manusia ni lagi tua, lagi pekak. Kenapa? Kenapa? Gegendang tu makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Ya? Sudahnya dia tak ada bergetar. Diam je. Tak dengar lah. Itu yang labang tu. Tahu labang? Dia minta kerti cakap perak kan? Labang tu yang pekak benar. Ya. Allah dengar jauh pun dengar, dekat pun dengar, bersuara pun dengar, dalam hati pun dengar. Ya. Dia tak pernah tak dengar. Jadi kalau kita sedar Allah tu dengar je, berani ke nak ngumpat orang. Tuan-tuan dan puan-puan, berani ke nak ngumpat orang? Berani ke nak mencarut? Berani ke nak cakap kotor-kotor? Kerana Allah sentiasa dengar. Ini orang itu. Jadi seolah-olah dia tak kabar tu,
atau dia membesarkan diri itu merebut sifat Allah. Yang boleh takabur hanya Allah Taala saja. Yang boleh membesarkan diri Allah Taala saja, lain tak boleh ya. Merebut sifat yang tertentu dengan Allah Taala seperti yang tersebut pada hadis yang dahulu. Yang dahulu Allah Taala khabar dulu ya. Hadisnya. Kata Nabi apa? La yadkhul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habatin khardalin min kibriya. Artinya apa? Takkan dapat masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya walaupun seberat biji sawi. Daripada perasaan membesarkan dirinya. Tak ada dapat masuk syurga. Jadi kalau tak dapat masuk syurga, pergi masuk neraka dulu. Dan neraka, dia bakar dulu sifat-sifat membesarkan diri itu. Udah hancur, dah terbakar dah semua. Udah tak ada lagi. Baru dia keluar dari neraka, dapat masuk syurga. Tak benar kan? Yang angkat tangan. Lah masuk syurga juga. Tak benar? Tapi masuk neraka dulu. Jangan sekali-kali membesarkan diri. Jangan ngabur berdoa. Saya lah yang paling cantik dalam bana ni. Jangan. Saya lah yang paling rajin dalam bana ni. Saya lah yang paling pandai. Itu semua membesarkan diri belakang tu. Walaupun sikit. Tak akan dapat masuk syurga. Itu hadis yang sudah kita baca dulu ni. Hadis ni bulan-bulan sudah kita baca ni. Jadi merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala seperti yang tersebut pada hadis yang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingkari yang sebenar dan menghina manusia. Mengingkari yang sebenarnya, mengamalkan kebatilan. Benda yang tak betul yang dibuatnya. Yang benar dia tak nak buat. Ingkar tu kan tak buat. Ya. Degil. Biut. Tak nak ikut yang benarnya. Dia nak buat yang salah dia buatnya. Itu mengingkari. Tak nak ikut. Mengingkari yang sebenar. Padahal Allah suruh takabur ke, Allah kata jangan takabur. Jangan takabur. Tapi dia takabur juga. Itu ingkar lah tu. Mengingkari sebenarnya. Dan menghina manusia. Bila takabur tu menghina orang yang dibandingkannya tu. Saya lebih pandai daripada Nizam. Saya menghina Nizam. Ya? Kalau Nizam lah, saya lebih pandai daripada Zainal. Menghina Zainal pula. Itu menghina orang lain. Tak boleh ya. Zainal orang itu ya. Saya lebih pandai, lebih bijak daripada Abdul Somad. Tak datang petang ni. Cuci darah. Ya? Cuci darah. Cuci darah. Tak apalah. Maknanya dia menghina Abdul Somad. Abdul Somad orang kata, saya lebih bijak, lebih pandai, lagi handai lagi daripada siapa lagi entah. Saya ingat Ramli. Okay? Ada tak Tok Bilal nama Ramli? Saya lebih pandai dari Ramli. Tak menghina Ramli pula ni. Tak boleh ya. Itu dia. Perbuatan yang menghina orang lain. Itu yang kedua ya. Mengingkari yang sebenarnya dan menghina manusia. Menghina manusia lain. Kita tak boleh menghina siapa-siapa. Yang boleh kita hina siapa? Saya boleh hina siapa? Siapa ni? Diri sendiri. Kena merasakan diri kita tu hina. Kita merasakan, saya dah tua ni, merasakan lebih hina daripada yang muda-muda ni. Kenapa? Kerana yang muda-muda ni tak ada banyak dosanya. Dia muda lagi. Tapi aku ni udah ganyut. Banyak dosa aku. Kena rasa hina daripada itu. Orang muda pula kena merasa hina daripada orang tua. Faham kata saya ni? Saya udah tua, kena merasakan lebih hina daripada orang muda. Kerana dia memang tak banyak dosa. Saya lama umur dah lanjut, banyak benar dosanya. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa tahu, dosa tak tahu. Banyak benar dosa. Ni muda lagi. Tak sempat lagi melakukan dosa. Saya kena merasakan betul. Ini yang muda-muda pula kena merasakan dia lebih hina daripada orang tua. Kenapa? Orang tua ni lama hidupnya. Umurnya lanjut. Dia dah banyak ibadahnya. Dah banyak zikirnya. Dah banyak selawatnya. Aku ni muda lagi, tak sempat lagi. Nampak tu? Orang muda kena merasa diri dia lebih hina daripada orang tua. Orang tua kena merasakan diri dia lebih hina daripada orang muda. Itu tak apa. Merasakan dirinya hina, tak apa.
Malahan tuan-tuan dan puan-puan, kita kena merasakan diri kita lebih hina daripada binatang. Kita tengok anjing tu. Anjing tahu ke ada orang nama anjing? Mana kita kena merasakan diri kita lebih hina dari anjing. Kenapa? Kenapa kena merasakan diri kita lebih hina dari anjing? Kerana anjing tidak ditanya tentang apa dia lakunya. Ngapa kamu mencuri ayam? Tanya tak? Anjing ditanya ke tak, ngapa kamu mencuri ayam? Ngapa kamu kokok orang? Tanya tak? Tak ada. Ngapa kamu rajin nyalak aja? Bising ke? Tepi rumah orang? Tanya tak? Dia tidak ditanya tentang perbuatan dia. Tapi manusia akan ditanya. Apa saja kita buat akan ditanya. Malahan anjing ada tak yang masuk syurga? Mana anjing masuk syurga? Mana satu anjing yang masuk syurga? Anjing Ashabul Kahfi. Namanya Qitmir. Siapa lebih mulia? Ahli neraka ke atau anjing yang masuk syurga? Sekali lagi, mana lebih mulia? Ahli neraka tu ke atau anjing yang masuk syurga? Anjing lebih mulia dari dia. Siapa lebih hina? Ahli neraka tu ke atau anjing yang masuk syurga? Ahli neraka tu lebih hina. Jadi kita kena merasakan kita lebih hina daripada binatang. Binatang tak ditanya, tak ada soal, kita akan ditanya. Ada pun orang dengar ayat ni. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Tak pernah dengar ayat ni? Kamu semua akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima di atas dunia ni. Tak ada satu ketinggalan. Akan ditanya. Rumah ada berapa? Nizam ada berapa rumah? Tanya. Di mana ada satu? Lagi mana ada? Homestay ada berapa? Rumah sewa ada berapa? Cuma rumah. Betul? Motor ada berapa? Di rumah ada berapa motor? Ditanya. Tokar ada berapa? Tanya juga. 3 tokar. Nampak? Semua satu akan ditanya. Tak ada yang ketinggalan. Lagi tanya apa lagi? Jam ada berapa? Yang pakai berapa? Beli di mana? Apa kamu gunakan jam tu? Nak nunjuk-nunjuk ke? Ataupun nak tengok waktu semayang? Semua akan dicek. Ini saya nunjuk nizam je ni. Sana lagi banyak. Mina ada berapa gelang? Akan ditanya tu. Ada berapa biji gelang? Pantai panjang ada berapa tina? Ditanya. Cincin ada berapa? Semua akan ditanya. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Anjing tanya tak? Ada ketanya anjing dia berapa biji jam ada? Berapa biji rantai ada? Berapa biji cincin ada? Tak ada ya. Ini. Tajuk kita ni Tina, kita kena merasakan lebih hina daripada binatang pun. Merasakan diri kita lebih hina daripada binatang. Tengok anjing tu kita kena merasakan diri kita lebih hina dari anjing. Kerana anjing ada masuk syurga. Manusia belum tentu boleh masuk syurga. Itu dia. Jadi, tajuk kita ni jangan sekali-kali membesarkan diri. Jangan sekali-kali takabur. Walaupun dia ada bijak. Walaupun dia ada kelebihan. Kalau ada kelebihan, siapa bagi? Allah yang bagi. Bukan diri dia. Allah yang bagi. Sebab itu jangan sekali-kali membesarkan diri. Yang hukumnya haram. Berdosa besar. Berdosa besar. Mengingkari itu yang kedua tadi ya, mengingkari yang sebenar dan menghina manusia. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqu wa in kan aindu wa ghamaton nas. Betul? Wa ghamaton nas. Artinya perbuatan membesarkan diri itu adalah perbuatan mereka yang menolak menolak kebenaran. Batar hak, menolak yang sebenarnya. Menolak yang sebenarnya serta mengingkari. Artinya tak ikut, tak patuh. Derhaka, mengingkari dan menghinakan manusia. Wa ghamaton nas, dia menghina manusia yang lain.
bagi orang yang takabur tu. Dia menghina orang yang yang dibandingkan diri dia tu. Aku lebih baik dari si anu. Dia menghina si anu tu lah kan. Itu takabur tu. Yang boleh takabur siapa? Hanya Allah saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, ngapa jangan takabur? Jangan membesarkan diri tu. Yang ketiga, membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Kerana orang yang membesarkan diri itu, dia meninggalkan sifat yang disuruh lah. Allah tak suruh dia besarkan diri itu, dia besarkan juga diri dia. Kerana apa? Ada sebab tiga sebab di bawah ni. 3 ya, banyak lagi, 5. Ada 2 lagi lepas tu. Kenapa? Ada 5 sebab lepas tu. Nanti kita baca satu-satu yang kelima ni. Membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Kerana orang yang membesarkan diri itu, yang pertama, ia tiada mampu mengasihi manusia sebagaimana ia mengasihi dirinya. Dia tak suka, tak kasih dengan orang. Dia hanya kasihkan diri dia aja. Dia sayang diri dia aja. Dengan orang dia tak kasih. Sedangkan kita nombor 1 kena kasih kepada lain daripada kita. Siapa nombor 1 kita kena kasih? Allah. Jangan kasih lain daripada Allah. Nombor 1 siapa? Allah. Lepas tu baru yang lain daripada Allah. Siapa? Nabi. Kena kasih kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kasihkan ibu bapa. Lepas tu baru kasihkan suami, baru kasihkan isteri, baru kasihkan anak-anak. Itu kasihkan orang-orang sekeliling kita, saudara-saudara kita, jiran-jiran kita. Itu. Tapi nombor 1 kepada siapa? Allah. Ini dah, dia kasih ke diri dia aja. Dengan Allah tak kasih, dengan Muhammad tak kasih, dengan ibu bapa tak kasih, dengan suami tak kasih, dengan anak-anak tak kasih, dengan isteri tak kasih. Hanya kasihkan diri dia aja. Itu yang salah tu. Mengasihi manusia, dia tiada mampu mengasihi manusia sebagaimana ia mengasihi dirinya. Yang dikasih siapa? Kasihkan diri dia aja. Janji dia dapat aja. Janji dia menerima imbuhan-imbuhan aja. Orang lain tak dapat kata dapat itu damai. Aku tak peduli ni tak ada kasih apa-apa pun. Yang pertama. Yang kedua, ia tiada mampu merendah diri. Nak merendah diri itu bukan senang tau. Saya ngajar ni senang, ngatup bibir atas bibir bawah je. Tapi nak merasakan diri ni senang ke? Payah ya. Nak merasakan saya ni lebih rendah daripada Nizam, payah. Nak merasakan saya ni lebih rendah daripada perempuan, payah. Nak merasakan saya ni lebih rendah daripada segala ada manusia yang ada ni. Sudah kita belajar lah. Kita ni kena merasakan diri kita lebih hina daripada orang lain. Tok Guru kena merasakan lebih hina daripada murid-murid. Saya ni Tok Guru. Tapi kena merasakan diri saya lebih hina daripada murid-murid yang depan saya ni. Kerana mereka ni, kalau mereka lakukan perkara-perkara yang salah pun, mereka buat dengan tidak ada pengetahuan. Saya tahu buat juga macam. Besar tak dosanya? Tahu tapi buat juga. Betul tak? Lagi besar dosanya. Kena rasa saya lebih hina daripada murid-murid saya. Bayangkan berapa murid saya dalam Perak ni. Beribu-ribu murid saya. Saya kena merasakan saya tu lebih hina dari mereka. Itu yang pertama. Murid pula kena merasakan lebih hina daripada Tok Guru dia. Tuan-tuan dan puan-puan kena merasakan diri tuan-tuan dan puan-puan ni lebih hina daripada Tok Guru. Daripada saya. Daripada Ustaz apa dia yang datang? Ustaz Zainul. Ada ngajar? Dah tak ada. Dulu ada ya. Ustaz Zainul. Ustaz Ustaz Amirul. Ustaz Zaini. Ustaz Zaini. Ya. Dia dah tolak. Tolak. Tolak timur. Guru taklim. Zaini. Tolak timur. Saya tak pergi tolak timur. Saya kalau tolak utara saya tahu. Tolak utara, tolak selatan saya tahu. Ada lagi tempat Ajami tu. Tahu. Haji Amir tolak selatan. Ya. Ustaz Zaini namanya. Tak pernah jumpa dengan saya. Datang mari malam.
Malam. Sabtu malam pertama. Ya. Sabtu malam pertama. Jadi saudara, dia tak mampu nak merendahkan dirinya. Nah, yang kedua ya, dia tiada mampu merendah diri. Dia rasa diri dia lebih hebat. Yang ketiga, ia tiada mampu meninggalkan marah dan dengki. Ini sifat yang jahat ni, marah ni. Nak meto aja. Saya ngajar ni marah-marah aja. Komen ni dengar elok. Dengar elok, jangan sembang. Jangan perhatian ke lain. Dengar betul-betul. Duduk dekat-dekat. Jangan cakap. Jangan bising. Itu nak meto aja. Baik ke tak baik perangai apa itu? Tak baik ya. Murid-murid pun meto aja. Tu guru tak nak berhenti pun meto. Allah, tak jenuh-jenuh nunggunya. Tak nak lagi berhenti. Ya lajak aja, lajak. Dia tak tahu udah bukan dekat 5 lebih dah. Dia dah kena berhenti. Marah, meto aja. Ya? Jadi kalau ngajar tak berhenti-henti pun dia marah. Kalau sekejap ngajar pun marah juga dia. 10 minit ngajar dah habis. Dah berhenti. Tak berbala envelope aku bagi tu katanya. Tak envelope. Tak berbala envelope yang aku bagi. Nak meto aja. Orang azan, lambat kamat pun meto dia. Dia dah azan. Nunggu orang lain nak apa? Nak selesai sembahyang sunat. Dia lambatlah kamarnya. Ada orang meto, entak-entak dinding, entak-entak lantai tu. Cepat azan, orang nak sayang ni. Padahal orang ada orang sembahyang lain tu. Nak meto. Lambat pun tanda azan pun marah juga. Tu marah tu perbuatan yang dikeji oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan hilang kemarah tu terus. Marah tu nak ada. Kalau ada orang menghina Islam, apa kita nak buat? Marah. Macam dengan orang Yahudi, apa kita buat sekarang ni? Marah. Kita doakan supaya mereka tu binasa. Kerana Yahudi tu zalim. Membunuh orang Islam dan sebagainya. Kena ada perasaan marah. Kalau tidak macam mana nak perang? Macam mana nak mentang Yahudi? Jadi dia tiada mampu meninggalkan marah dan dengki. Dengki ni juga satu perbuatan yang jahat. Siapa dengki kat tangan? Orang dengki tu dia dapat pusaka daripada iblis. Sebenarnya. Kerana yang makhluk yang pertama dengki kepada Adam siapa? Iblis. Dengki benar dia. Kerana dia orang lama. Iblis tu lama dah dijadikan Allah Ta'ala. Udahlah lama. Tok guru pula tu. Malaikat-malaikat guru dengan dia. Namanya bukan Iblis. Nama dia Azazil. Azza tu artinya mulia. Azazil tu yang mulia. Selain daripada nama Azazil tu dia panggil apa? Rokik. Sentiasa rukuk aja dengan Allah. Atau dipanggil dia abid. Apa itu abid? Sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Dipanggil dia syahid. Apa itu syahid? Sentiasa menyaksikan Allah Ta'ala. Dipanggil dia sajid. Apa itu sajid? Apa sajid? Sentiasa dia sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi namanya elok belaka. Ada yang panggil dia qanit. Sentiasa berzikir. Tak pernah lepas. Bila dia derhaka daripada perintah Allah, terus tukar nama Iblis. Habis nama-nama yang hebat-hebat tu. Tinggal Iblis saja dah. Sekarang ni kita kenali dia dengan nama apa? Nama Iblis lah. Allah dah khabar dalam Quran. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah. Ingat ketika aku ingatkan malaikat-malaikat, aku perintahkan malaikat-malaikat supaya sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali Iblis. Terus tukar nama Iblis. Tak ada lagi nama Azazil, tak ada namanya Abid, tak ada namanya Qanit, tak ada namanya Syahid, tak ada namanya Rokik, tak ada namanya Sajid. Terus jadi Iblis. Kenapa? Aba wastakbar, dia engkar lagi takabur. Kerana dia benci, dia dengki dengan Adam. Adam baru dilahirkan, baru dijadikan Allah Ta'ala, dia baru datang. Patutnya siapa
tunduk pada siapa? Patutnya Adam lah tunduk pada dia kerana dia orang lama, betul tak? Kalau ada orang baru pindah dari luar, daripada Kuala Lumpur tu pindah ke Banin ni, patut dia bagi salam pada kita bagi salam pada dia. Patut dia lah bagi salam pada kita. Patut dia lah menghormat kita, dia lah memuliakan kita, patut dia baru datang. Ni dah diperintahkan Allah supaya kita pula memuliakan dia. Kita pula menghormati dia. Tentulah tak logik je lah. Logik ke tak? Tapi perintah Allah bukan boleh fikir dengan logik tak logik. Kena buat. Kalau tak logik pun buat juga. Ayalah. Dia rasa diri dia mulia. Udah lama. Dia daripada api pula tu. Api kuat ke tak kuat? Api kena besi. Mana apa jadi pada besi? Cair besi tu. Api kena kayu. Apa jadi kayu? Angui. Kuntung kayu tu. Api kena badan manusia apa jadi? Habis hancur. Jadi habuk. Jadi patutnya Adam dari tanah. Adam dijadikan dari tanah. Tanah tu apa tempatnya? Tempat orang berak, ya ke dah? Tempat orang kencing, ya dah? Kalau ada bangkai mana bubur? Dalam tanah. Mayat mana bubur? Dalam tanah. Semua bubur dalam tanah. Tempat orang membuang najis-najis. Jadi patutnya yang kuat ke atau yang lemah tu tunduk pada siapa? Yang kuat tunduk pada yang lemah ke atau yang lemah tunduk pada yang kuat? Yang kuat tu diperintahkan tunduk kepada yang lemah. Patutnya yang lemah lah tunduk kepada yang kuat. Ini dah Adam daripada tanah lemah. Iblis daripada api kuat. Patutnya Adam tunduk pada Iblis ke Iblis tunduk pada Adam? Adam patut tunduk pada Iblis. Patut sujud pada Iblis. Tapi tak. Allah terbalikkan. Sebab itu dia tak nak sujud. Tapi tuan-tuan dan puan, perintah Allah bukan boleh kita ikut otak kita. Kena buat. Walaupun tak logik. Kena buat. Macam kalau Allah perintahkan saya. Kamu cium tangan Nizam. Saya kena cium. Walaupun tak logik. Patutnya apa? Patutnya Nizam dia cium tangan saya. Kerana dia murid saya. Tunggu tak? Tapi kalau Allah kata cium tangan Nizam. Kena buat. Walaupun tak logik. Faham ke ni? Jadi kan? Jadi orang yang engkar tu dia meninggalkan gagal meninggalkan marah dan gagal meninggalkan hasad dengki. Ia tiada mampu meninggalkan marah dan meninggalkan hasad dengki. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa jangan besarkan diri? Ia tiada mampu berlemah lembut pada memberi nasihat. Orang yang besar diri itu tak mampu nak lemah lembut memberi nasihat. Kita kalau nak nasihatkan orang, biar lemah lembut. Jangan nengkin aja. Jangan nengkin aja. Lemah lembut. Puji dulu. Puji dulu. Kita nanya, saya nak negur Nizam umpamanya. Dia ada salah buat dalam semayang kan. Baguslah Nizam ni. Rajin semayang. Kan semua orang rajin macam Nizam ni. Dia pun kembang hidung. Betul kabul lah. Lain kali, kalau baca ni, baca begini. Jangan terus baca aja. Kalau ada wakaf, kena berhenti. Kena tarik nafas. Contoh aja lah. Dia bukan dia buat salah pun. Ini contohnya. Jadi, kalau menegur tu mesti dengan lemah lembut. Saya pernah juga negur-negur orang ni. Ada satu budak muda. Dia semayang. Bila dia rukuk, nampak alur punggung ni nampak. Suruh dalam tak pakai apa tu? Kerana dia pakai baju t-shirt yang singkat penuh. Kata pusat tu letak ni. Masa dia berdiri elok lah. Tapi bila dia rukuk, udah nampak auratnya. Dah lepas dia semayang, saya panggil dia. Kamu ni rajin semayang. Alhamdulillah. Dia pun senyum dengan saya. Alhamdulillah, bukan semua orang rajin macam kamu ni. Tapi lain kali kalau kamu semayang, pakailah baju yang agak panjang sikit. Jangan pakai t-shirt yang singkat. Ini nampak aurat kamu. Tak sah ke semayang saya tadi pakcik? Kalau ikut ilmu saya, tak sah lah tu, kata saya. Tadi pula dia marah. Terima kasih pakcik. Terima kasih pakcik. Ya, salam. Cium tangan pula saya.
Lepas tu saya tengok dia sembahyang balik. Alhamdulillah. Dia di ke dalam punya bajunya, dia sembahyang balik. Masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Tak adalah terbuka auratnya. Ya. Ada 2-3 kali saya negur orang begitu. Ada kadang yang sembahyang. Dekat saya sembahyangnya. Bila rukuk, Allahu Akbar, ada spring naik ke atas. Tengok ni. Tengok saya dia serukuk ni. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Berapa kerak tu? 1, 2, 3. 3 kerak betul-betul bukunya. Batal. Batal sembahyangnya. Saya pun tegur dia. Tepi saya. Mana biar kan? Bila saya tegur tu, dia pun seronok benar. Terima kasih Ustaz. Tapi cakap lembut lah. Terima kasih Ustaz. Katanya. Saya terima teguran Ustaz tu. Katanya. Salam cium tangan pula dengan saya. Itu cara negur tu. Yang sudah lah. Ada seorang pun itu juga. Dah lama saya tengok dia. Iktidalnya langsung tak ada tuan mana. Sami Allah liman hamidah terus sujud balik. Udah lama tu saya tegur lah. Tapi sembahyang sunat lah. Sembahyang wajib saya tak nampak mana dia belah sana. Kita belah sini. Mana nampak. Tapi sembahyang sunat nampak. Dia depan saya belakang. Saya tegur lah. Lain kali kalau nak iktidal. Biar ada tomak nena. Dia pun terima kasih. Terima kasih. Cikgu pula tu tau. Yang buat itu cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Begitulah. Tapi nak cara lembut. Jangan menyakitkan hati dia. Ya. Ini nengkin dulu. Kamu ni pakai coba pakai sobat semayang tak hati. Pang tampaknya. Itu dah. Jadi biar lemah lembut. Ia tiada mampu berlemah lembut pada memberi nasihat. Dan ia tiada mampu meninggalkan riak. Riak apa? Buat atau tinggalkan satu-satu ibadah bukan kerana Allah. Itu namanya riak. Apa hukum riak? Sekali lagi, apa hukum riak? Haram. Sekali lagi, jawab. Apa hukum riak? Haram artinya apa? Berdosa. Dosa ke mana perginya? Neraka. Jangan riak ya. Riak ni tuan-tuan dan perempuan, dia merupakan syirik kecil. Syirik kecil. Syirik. Tapi yang kecil. Dia berdosa. Dosa besar. Bukan dosa kecil ya. Dosanya dosa besar. Tapi syiriknya syirik kecil. Itu riak ya. Pendeknya, tiada ada kelakuan yang dicela melainkan dikerjakan oleh orang yang membesarkan diri. Ya. Yang buat kelakuan cela tu orang yang membesarkan diri tu. Yang dicela, apa dia dicela? Dibenci. Siapa benci? Allah benci ya. Orang yang membesarkan diri tu. Melainkan membesarkan diri, dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan ia meninggalkannya. Jangan membesarkan diri. Kena merasakan diri dia tu lebih hina daripada orang lain. Ya. Orang tua dengan orang muda dia rasa lebih hina daripada orang muda. Orang muda dengan orang tua dia merasa dia lebih hina daripada orang tua. Tok guru nengok murid dia merasa tok guru tu lebih hina daripada murid-muridnya. Murid-murid nengok tok guru pula dia merasakan lebih hina daripada tok gurunya. Faham tak kat sini? Ya. Dia nak merasakan dia lebih hina daripada yang lain. Orang kaya merasakan dia lebih hina daripada orang miskin. Kenapa? Kerana dia tahu dia banyak harta, di akhirat tu dia akan lambat masuk syurga. Kena dihisap. Jangan megahnya tengok orang miskin tu. Aku tengok kaya semua dia mentokah apa semua. Banyak mentokah aku tu ya. Yang ini apa pun tak ada. Bersikap pun tak ada. Padahal dia yang apa tak ada tu, di akhirat besok, dia lagi cepat masuk syurganya. Tengok elok. Orang kaya nanti di akhirat besok akan lambat masuk syurga berbanding dengan orang miskin selama 500 tahun. Berapa lama-lambatnya? 500 tahun. Kerana orang miskin tidak diperiksa. Tak ada cek. Tak ada benda nak cek. Jadi terus masuk syurga je. Kalau dia takwa lah. Orang kaya tu takwa juga. Sembahyang rajin, pergi haji setiap tahun, umrah rajin. Baca Quran rajin, zikir rajin, selawat rajin. Tapi lambat masuk syurganya. Kenapa? Kerana dia banyak harta yang akan dicek satu-satu. Rumah banyak, kebun banyak, kelapa sawit banyak.
Okey. Pokok durian banyak. Pokok dukung banyak, pokok rambutan banyak. Semua akan dicek. Ya. Bukan suruh buang harta tu. Tapi gunakan harta itu di jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu dia. Baik. Tengok sekali. Ubat. Nak ubat tak? Di atas ni semua penyakit ni ya. Membesarkan diri tu penyakit. Takabur tu penyakit. Pemarah tu penyakit. Dah ada ubat tak? Tiap-tiap penyakit mesti ada ubatnya. Ya. Ubat penyakit besar diri. Penyakit besar diri dah ada ubatnya. Nak ubat tak? Pening ada ubat tak? Ada. Sakit kepala ada ubat tak? Sakit perut ada ubat tak? Gout ada ubat tak? Semua ada ubat. Darah tinggi ada ubat tak? Ada. Saya tiap hari serau muka ubat. Ubat kencing manis ada, ubat darah tinggi ada, ubat laman jantung ada, macam-macam ubat ada. Ini penyakit batin pun ada ubat juga. Takabur ada ubatnya, riak ada ubatnya. Cinta dunia ada ubatnya. Lagi apa lagi? Kuat bercakap ada ubatnya. Kuat makan ada ubatnya. Lagi apa? Semua ada ubat. Apa ubatnya? Kuat bercakap. Jahit mulut tu. Bercakap yang baik-baik tak ngapa. Ganti daripada kuat cakap tu. Ada ganti tak? Digantikan dengan apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah ubatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada ubat tak? Itu ubatnya. Cakap juga. Tapi digalakkan. Kata Nabi apa? Barang siapa percaya dengan Allah dan hari kemudian, hendaklah dia bercakap yang baik-baik atau diam. Tak nak cakap baik, diam. Cakap baik yang tadi lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cakap baik-baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang baik-baik ya. 4 kalimah tu kata Nabi. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu 4 ya, 4 kalimah. Nombor 1 subhanallah. Nombor 2 alhamdulillah. Nombor 3 la ilaha illallah. Nombor 4 Allahu Akbar. Nak nyanyi boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dapat hiburan tak? Dapat hiburan tak? Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Tak nak kan? Sebab itu, kau nak nyanyi lagu-lagu itulah. Jangan yang bukan-bukan je. Jangan, ya ho janggeli kahir. Dapat apa? Dapat apa tuan-tuan dan puan? Dapat apa yang tak dapat? Hiburan adalah. Lebih-lebih kalau ngajar orang bermaksiat. Mari kita menari. Mari kita hisap dadah. Dapat apa? Hiburan dapat juga? Dapat dosa. Jadi kita tak nak dosa. Kalau boleh biar yang baik-baik aja. Bercakap yang baik-baik atau lebih baik diam. Jadi kita cari ubat. Ubat penyakit membesar diri. Dan ketahui bahawa ubat penyakit membesarkan diri itu, hendaklah manusia yang membesarkan diri itu mengetahui hakikat dirinya. Yang pertama, cek diri sendiri. Diri kita ni asalnya dari mana? Dari mana asalnya? Saya ni asal dari mana? Tuan-tuan asal dari mana? Perempuan asal dari mana? Daripada air yang hina. Ya ke tak? Air mani bapak kita tu. Air mani tu kalau jatuh ke tanah, nak ke semut makannya? Semut pun tak siur nak makannya. Hina belaka. Kemudian dalam badan kita ni ada tak benda-benda yang hina? Ada tak benda-benda yang najis? Ada tak benda-benda yang kotor? Ya. Bangkit dari tidur kisah mata ada apa? Tarik mata. Mahal benar ke tarik mata? Berapa dia laku jual? Ya. Jadi kita asal daripada benda yang hina. Dalam diri kita ni penuh dengan benda-benda yang hina. Nak turun, nak tahu hakikat diri dia tu.
Nah, kejadian daripada air mani yang binasa. Nah, yang binasa katanya apa? Yang gemuruh. Katanya dia binasa. Nah, kalau jatuh ke tanah, semut pun tak siap nak makannya. Tadi diurung di semut pun tak. Kerana hina. Kemudian dalam badan kita ni penuh dengan kehinaan. Bangkit tidur, kisah mata ada tak mata. Kau hidung ada apa? Ada tak hidung. Kau telinga ada apa? Ada tak telinga. Nyongongin nampak apa? Tak gigi. Ya. Cantik penuh tak gigi, kuning aja. Lepas tu dalam perut ada apa? Apa dalam perut? Tongnya. Tahu tong? Bekasnya. Tong apa? Tong tai. Besar ke kecil? Tengok perut lah. Ada perut besar, ada perut kecil. Bawa ke sana kemari. Bawa ke masjid. Bawa ngaji. Bawa semayang. Bawa ke pasar raya. Bawa ke pasar malam. Bawa ke sekolah. Lagi bawa ke mana? Bawa ke rumah orang kahwin. Penuh dengan kehinaan. Udah mati jadi apa? Jadi bangkai yang hina. Ya. Kena sedarlah diri tu. Jadi layak ke tak layak nak takabur? Tuan-tuan dan puan-puan, layak ke tak layak nak takabur? Tak layak, hina belaka kita ni. Ya? Semuanya hina. Kejadian kita hina, dalam diri kita penuh dengan benda-benda yang hina. Udah mati esok jadi bangkai yang hina. Nak sedar tu. Yang pertama. Layak ke nak apa? Nak takabur? Layak ke nak membesarkan diri? Orang hina layak ke nak membesarkan diri? Tak layak. Yang kedua, kesudahannya menjadi bangkai yang keji. Udah mati jadi bangkai yang keji. Walaupun dia nombor 1 dalam dunia ni, cantiknya. Ya, Miss Banir. Tahu siapa Miss Banir? Ratu Banir. Siapa? Tina. Dia dah angkat tangan tu. Ratu Banir ialah Tina binti Ibrahim, Haji Ibrahim. Ya, dia lah Ratu Banir. Ya. Bila dah mati, laku ke? Ada kau nak kahwin dengan dia? Dia dah mati. Kemana perginya? Kemana perginya kau dah mati? Jadi masuk dalam tanah. Jadi bangkai yang hina. Mulia lagi ke? Tak ada orang lagi dah. Walaupun orang bagi peri tak ada dah. Udah mati. Tak siapa nak ya? Jadi kesudahannya menjadi bangkai yang keji. Tapi dia bosan dah, tapi mati. Ya. Yang ketiga, dan ia pada antara tempoh demikian itu menanggung tai. Tahu nampak? Saya dah kabar tadi dah tu. Semua tai belakang. Hidung ada tai, telinga ada tai, mata ada tai, dalam perut ada tai. Ni celah gigi ada tai. Tai saja. Tai berapa duit lakunya? Berapa duit sekilo laku tai? Tai ayam. Tai ayam buat baja je. Itu laku dah. Tai orang mana dapur? Busuk tu bangun baunya. Jadi nak sedar tu. Layak ke tak layak membesarkan diri? Tak layak. Itu ubatnya tu. Yang keempat, asalnya ketiadaan kemudian dijadikan. Kita ni dulu ada ke tak ada? Tak ada. Saya sebelum tahun 1942 tak ada. Udah datang 1942 baru ada. Jadi siapa mengadakannya? Allah mengadakan kat saya ni. Itu tiga perempuan. Itu tiga tuan-tuan. Ya? Allah adakan baru ada. Kita tak ada. Jadi apa alasan kita nak sombong? Apa alasan kita nak takabur? Asalnya ketiadaan kemudian dijadikan. Itu Allah tempelak manusia. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un, kata Allah. Macam mana kaum ni boleh takabur? Macam mana kaum boleh kufur sedangkan kamu dulu apa tak ada? Mati ke apa tak ada? Macam orang mati. Kamu nak aku hidupkan kamu. Jadi hidup. Kemudian dah hidup lama-lama, dimatikan kamu balik. Summa yuhyikum. Kamu akan dimatikan. Kemudian, summa yumitukum. Salah ayat tadi. Summa yumitukum. Kemudian kamu akan dimatikan. Summa yuhyikum. Dah mati, dihidupkan balik. Untuk menerima balasan dari apa yang kita lakukan dalam dunia ni.
Summa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikannya. Semua kita esok akan dikembali kepada Allah Ta'ala. Sudah tahu akan jumpa Allah Ta'ala? Takut ke tak? Takut kerana kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam dunia. Macam mana kamu boleh kufur? Macam mana kamu boleh tak semayang? Macam mana kamu boleh takabur? Macam mana kamu boleh sombong? Macam mana kamu boleh kerekut dan sebagainya? Allah cabar manusia ni. Kemudian yang kelima. Yang kelima asalnya daripada tanah. Tanah ni tahulah ya, benda yang hina. Orang buang najis di tanah, orang membangkai di tanah, akhirnya kita pula jadi tanah. Itu ubahnya. Kalau kita sedar kita akhirnya jadi tanah, sedar betul-betul. Aku kalau mati esok masuk dalam tanah, jadi tanah semua. Sedar belakang tu. Ada ke ruang nak takabur? Ada ke ruang nak sombong? Ada ke ruang nak ego? Jadi itu ubatnya ya. Kalau dia sedar tu, yang ada takabur juga sombong tu, ego tu apa? Karena dia tak sedar bahawa dia asal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Yang keenam, kemudian dijadikan dirinya itu daripada air mani. Itu kita tahu diri kita tu, air mani. Kemudian daripada darah, daripada air mani itu jadi darah. 40 hari air mani itu mengelilingi badan mak kita, kemudian jadi darah. Darah tu darah beku ya. Kemudian ada tulang. Daripada darah tu ada jadi daging. Daging tu meliputi tulang-tulang yang ada tu. Ada sendi dan sebagainya. Itu kejadian kita. Itu yang keenam ya. Dijadikan diri itu daripada air mani, kemudian daripada darah, kemudian daripada seketul daging. Dan yang ketujuh, tiada baginya pendengaran, tiada penglihatan, tiada pengetahuan, tiada hidup dan tiada kekuatan. Kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut itu. Mula-mula apa? Boleh dengar. Lahir-lahir je dengar ke tak? Tak dengar. Nampak ke tak? Tak nampak. Ya? Ada pengetahuan ke? Tahu ke? Lahir-lahir je boleh nyanyi. Deng 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 deng. That's the way I like it. Ada? Ya? Cakap pun tak kerti. Nangis ada lah. Ya? Menangis pun tak ada bunyi suara. Kecil suaranya. Bunyi suaranya. Lepas tu baru tahu sikit. Surahnya pandai. Jadi itu asal kita ni. Kena tahu. Itu kejadian kita. Tiada pendengaran, tiada penglihatan, tiada pengetahuan. Dan tiada hidup. Tak dapat berhambat dulu. Lahir-lahir je tak. Tak boleh letak macam burung. Burung lahir-lahir boleh terbang. Ini tak ada. Dan tiada kekuatan. Kemudian dijadikan baginya segala-gala yang tersebut itu. Yang ketujuh. Yang ke-8. Dan dia dilanda oleh penyakit. Dari kecil ada penyakit. Sakit perut ada. Sakit kepala ada. Demam ada. Sakit apa? Kudih ada. Sakit apa? Pelentung ada. Ya ke tak? Semua ada penyakit. Udah tua lagi banyak penyakit. Macam orang cakap ni, macam-macam penyakit ada. Kencing manis ada, darah tinggi ada, lemah jantung ada, udah belah jantung ada dah. Sikit banyak penyakit kat kita ni. Dilanda oleh penyakit. Yang ke-8. Yang ke-9, terkadang ia sakit dengan tergagah, lapar dengan tergagah, dan dahaga dengan tergagah. Sakit, tergagah juga. Tak nak tapi sakit juga. Benda yang kita tak nak datang. Siapa nak darah tinggi angkat tangan? Datang tak? Siapa nak kencing manis angkat tangan? Datang tak? Datang. Bukan macam Allah. Allah mana dia tak nak? Tak ada. Mana dia tak? Ada. Kerana Allah kata apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ingat bila aku kehendak satu perkara, aku akan kata jadi, maka jadilah benda yang kehendak tu. Dan bila aku tak nak, aku kata jadi juga, maka jadi apa benda yang aku tak nak tu takkan datang ya. Itu dia, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita ni banyak mendendak. Banyak nak mendendak. Kalau boleh tokar tu biar Lamborghini ke, Ferrari ke, Jaguar ke. Tapi tak mampu. Yang dapat apa? Dapat mesin buruk tu jadilah. Boleh berjalan. Dapat kancil, jadilah kancil pun.
Setengah tu tak ada motor pun. Cina tak ada motor. Motor je. Jadilah dia motor pun. Ada betul kan? Ada motor tapi tak tahu bawa. Itu tidak ada. Ya. Ada kan? Jadi apa? Dia landai oleh penyakit kadang dia sakit. Benda yang dia tak nak datang juga. Benda yang tak dapat. Dia tak nak ke mana datang juga. Perempuan siapa nak tuai angkat tangan. Nanya orang perempuan belakang ni. Siapa nak tuai angkat tangan? Siapa tak nak? Tapi tuai ke tak? Tuai juga. Itu dah. Saya nak tuai ke? Tak nak. Kalau boleh biar muda je. Tapi tuai juga. Tapi dia pun nak buda lah. Tapi dia pun nak buda. Tapi kena mati dulu. Kalau dah masuk syurga, so lain ceritanya dalam dunia ni. Di dunia ni ceritanya. Tu ada sakit yang tergagah, lapar yang tergagah. Ada tak lapar tergagah? Bila? Sikit lagi nak lapar ni. Bila puasa esok. Saja-saja dilaporkan ya. Paksa. Boleh makan ke bulan puasa? Boleh. Tak boleh ya. Kena? Boleh. Malam boleh lah, siap. Plastik hitam. Nak jadi golongan plastik hitam boleh. Nanti kalau tak ya. Tapi dapat dosa lah. Itu tergagah tu ya. Lapor dengan tergagah. Dahaga dengan tergagah. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Terkadang ia ingin mengetahui sesuatu tetapi ia jahil daripadanya. Ia ingin melupakan sesuatu tapi ia ingat padanya. Ada tak benda yang kita kalau boleh lupa-lupa kan jadi tak? Tapi teringat juga. Ya? Teringat juga. Kita jatuh teringat. Kalau boleh tak usah ingatlah benda yang memalukan kita. Tapi ingat juga. Kerana tak mampu kita nak melupakannya. Ya, ingat je dia. Ya, terkadang ia ingin mengetahui tetapi ia jahil padanya, tak tahu. Dia nak tahu tapi tak dapat. Dia nak pandai cakap Perancis tapi tak tahu. Tak ada dapat. Dia nak pandai cakap Jawa tapi tak erti, tak dapat lah. Dia bukan orang Jawa. Saya kalau boleh nak pandai cakap Banjar tapi tak boleh, tak erti. Ya, jahil. Kemudian apa? Tetapi ia jahil padanya. Kadang-kadang dia nak melupakan satu tapi ingat juga. Benda yang memalukan kita tu. Ada tak benda yang kita memalukan tu? Kalau boleh tu saya ingatlah. Tapi ingat juga. Teringat je macam mana memalukan kita ni. Ia benci sesuatu tetapi memberi manfaat padanya. Dia benci. Ya, contoh. Dia sakit pinggang. Jumpa doktor. Datang doktor cucuk ubat ke arah pinggang tu. Hilang sakitnya. Cucuk tu sakit ke tak? Dicucuk doktor tu sakit ke tak tuan-tuan dan perempuan? Sakit. Udahlah sakit, bayar duit pula tu. Bingung ke macam ni? Bayar duit bagi dia nikam kita. Tapi kalau nak baik tadi, bayar jugalah ya. Walaupun dia tak suka. Jadi dia benci tu. Tapi kena buat juga. Macam saya ni, gigi tak ada. Betul? Cabut gigi tu. Sakit ke tak cabut gigi? Siapa kata tak sakit, angkat tangan. Cabut gigi tu. Kata tak boleh pakai gigi palsu, nak cabut. Itu ada lagi satu yang satu dua tak cabut lagi ni. Kalau benda tu sakit, bayar duit pula tu. Jadi, bingung ke cara dia tu? Benda sakit, kita bayar duit pula untuk sakit. Tapi buat juga. Paksa ya. Begitulah ya. Dia ingin mengetahui tapi jahil. Dia tak nak pada satu tapi datang juga. Dia nak tapi tak upaya. Dia melupakan satu tapi ia ingat padanya. Ia benci satu tapi ia memberi manfaat padanya. Dan ia ingin sesuatu tapi ia memberi mudarat padanya. Benda tu sedap. Gulai sedap ke tak? Makan gulai sedap ke tak? Kalau manis sedap ke tak? Kopi nak manis ke nak pahit? Tapi setiap malam makan kopi manis. 6 sudu buah dalam tu. Kena sebulan macam? Kencing manis lah. Mudarat bagi dia. Walaupun sedap. Yang ke-11. Kemudian kesudahannya ia mati.
semua kita ni akan mati. Ya ke tak? Tak ada siapa yang akan menang kat dunia ni. Yang cakap ni mati tak? Akan mati. Belum lagi, dia akan mati. Yang dengar ni, mati ke tak? Mati juga. Akan mati. Tapi belum lagi. Bila? Entah. Itu di antara rahsia dari Allah Ta'ala. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Di antaranya, tarikh kematian kita. Kita tak tahu. Akhirnya kita akan mati. Udah mati, dia hisap. Dia cek. Semua akan dia cek. Tokar ada berapa, motor ada berapa, baju ada berapa, kain ada berapa, tudung ada berapa. Lagi apa? Rantai ada berapa, gelang ada berapa, cincin ada berapa. Semua akan dicek satu-satu. Allah dah khabar. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Tolong dengar ayat ni. Tolong dengar ayat ni. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Surah apa? Surah apa? At-Takasur. Payah ngau balik dulu. Mana surah At-Takasur? Kalau saya kata Al-Ha tahu tak? Hujung Al-Ha tu ya. Baik, sikit lagi. Sekiranya dia daripada isi neraka, kalau dia ahli neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Kerana anjing dan babi itu ada yang menjadi ahli syurga. Maka kerana apa ia membesarkan dirinya sedangkan ia hamba yang hina lagi lemah. Nak sedar dari kita tu. Kita ni lemah. Hamba pula tu. Hamba mulia ke hina? Hamba mesti hina ya. Dan bagaimana patut membesarkan diri sedangkan ia yang membasuhkan tahinya dengan tangannya. Ada orang tukang basuh tahi kita? Ada? Siapa basuhnya? Kita sendirilah. Kena pegang tahi tu. Tahi tu sedap ke tak sedap asalnya? Cetera colik tahi tu bubul atas lidah. Sedap ke tak? Itulah yang kita cekuh hari-hari. Kadang-kadang 5 kali sehari, 5-6 kali sehari tu. Hina ke mulia tu? Hina. Jadi ngapa nak basuhkan diri? Membasuhkan tahinya dengan tangannya sendiri setiap hari. Dan ia yang menanggungkan tahinya selama-lamanya. Selama-lama ada lah sampai dia mati. Ada tahi tu. Sebab orang mati tu dia buang dah tahinya. Dia tekan dah perutnya. Kenapa tekan? Supaya keluar segala tahi-tahi tu ya. Wallahualam. Habis cerita membesarkan diri. Akan datang kita akan baca bab ujub. Ujub tu apa? Heran diri. Akan datang insya-Allah ya. Kalau tak padam tu ya. Artinya heran diri. Handai aku ni, terror aku ni, cantik aku ni, kaya aku ni. Itu heran diri ya. Jangan ada sifat itu. Lagi apa? Cantik aku ni. Lagi apa? Menarik aku ni. Akulah segala-galanya. Pandai ya. Hari ni berapa bulan? 6 je? 6. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup sekadar itu untuk petang ini. Ya, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak tanya? Ya, sila. Dalam punya bacaan yang sebenar, betul tak? Subhanallah adalah solat tak? Subhanallah. Subhanallah, ya subhanallah. Jangan subhan itu kan kita popular surah kan? Subhanallah. Subhanallah. Bukan han ya. Subhanallah. Ya subhan. Sinbar. Dalam bacaan ini kan bersabdu, itu popular surah ya. Subha. Dia bukan dia sabdu. Dia tanda mati. Subhanallah. Mati itu popular. Kalau Kalau ikutkan dalam buku tajuk dia popular surah ya. qalah surah. Jadi dalam solat kita kena baca dengan cara yang betul popular surah ya. Kalau surah lah. Tapi ada satu kekurangan ustazah, dia tak kata popular surah, dia suruh baca sub baca mati dia terus. Jangan. Nak ada qalqalah. Qalqalah nak ada bunyi ya. Dia nak subhanallah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subh ya. Ada ba tu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nak sebut. Tapi dia bukan kuat. Qalqalah sughra tu qalqalah yang ringan. Jangan subhan yang ber tak ada. Nak ringan je. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi nak ada bunyi ber tu. Subhan.
Yang subha tak betul. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Okey. Yang dia pendapat dia tu pendapat dia lah. Saya tanda bangkang pendapat dia. Tapi yang sebenarnya tu lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang kubra kalau ujung. Lam yalid wa lam, itu ladid mula-mula itu sughra. Lam yalid wa lam yulad. Dal itu nak kuat Itu kalau kubra. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau kubra Dia faham kan? Okey, lagi? Ya. Habis. Dah 5 kali habis. Habis lah tu. Lagi 5 minit. Nak masuk waktu sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat